Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita sambung pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, dalam Kitabus Salah, Al-Faslul Khamis, Dafnul Mayyit, fasal yang kelima, kebumi mayat. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang tempat pengebumian yang orang panggil kubur, kan? Kubur. Kemudian kita juga bincang tentang saiz, keluasan dia, dalam dia, dan bentuk kubur. Ada yang berbentuk lahat dan ada kubur dia panggil syak, kita tanam lubang gitu. Mungkin sebab tanah pasir tak sesuai dengan nak buat lahat. Sambungnya kita perkara yang ketiga dalam pengebumian jenazah ini, al-idkhalu ilal qabri, iaitu memasukkan mayat ke dalam kubur. Ini kerja kita selesai dah. Gali sudah. Sekarang ni mayat sudah disolatkan jenazah. Maka bagaimana kita nak masukkan dia ke dalam kubur? Yustahabbu, sunat meletakkan kepala mayat di sisi kaki kubur. Maknanya kubur ni kita letak mayat tu tempat kita nak sebelah kaki dia. Mana kaki dia duduk alik ni, kan? Kepala dia sebelah kanan, kan? Kalau kita duduk beradak gini. Jadi kita mari mayat letak alik kaki. Iaitu tepi yang diletakkan padanya kaki mayat. Ingat, jangan pakai hollow tak tu kalu ya. Biar ada sistem. Mana kita bawa mayat nanti kita mari tepi ni tak sini. Kemudian dimasukkan dari sisi kepalanya. Maknanya kita hollow mayat ni, hollow kepala dulu turun. Jangan hollow kaki dulu. Kepala turun masuk dalam mayat. Dalam apa ni, dalam kubur. Secara perlahan, tanpa kasar. Jangan duduk pakai hollow macam hollow batang pisau masuk, jangan. Min ghairi unfin. Dan jangan ditariknya kuat. Mari mayat. Hollow slow. Ini orang, bukan batang pisang, kan? Kenapa? Ni. Kerana Abdullah bin Yazid Al-Khitmi As-Sahabi, Abdullah bin Yazid Al-Khitmi radhiyallahu anhu, seorang sahabat, adkhala al-Harith al-qabra, memasukkan seorang lagi bernama Al-Harith. Dia masuk min qibali, dari sisi kaki kubur. Mana dia mari sebelah kaki, Allah kepala masuk. Dan dia berkata, haza minas sunnah. Ini perbuatan aku ini dari sunnah. Apa makna dari sunnah? Tengok pelajar-pelajar, tengok nota di bawah tu. Hadis ini riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dan qaulus sahabi, perkataan sahabat, minas sunnati kadza. Sunnahnya begini, hukumnya adalah hukum marfu'. Tulis marfu', makna hukumnya itu diangkat kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu sahabat ini berani bertegas mengatakan haza minas sunnah, ataupun hazihi as-sunnah. Cara aku buat ini sunnah. Takkan dia berani nak reka, dia buat sendiri pas dia kata sunnah lah. Tentulah sahabat itu melihat bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan jenazah mayat ke dalam kubur.
Kerana itu kata di Abdullah Al-Khitmi, dia kata haza minas sunnah. Belajar tanda itu kaedah yang disebut oleh para ulama Islam. Maknanya kalau sahabat kata minas sunnah, maka kita angkatkan isu ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulla min qibali ra'sihi salla, dimasukkan dari sisi kepalanya secara perlahan-lahan. Selana perlahan-lahan, maknanya lembut sangat buat masuk jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kata-kata Ibnu Abbas ini rawahu Syafi'i, telah meriwayat oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya dan Al-Baihaqi. Kata Imam Nawawi, wa yasihhu ihtijaju, sahih berhujahnya ulama-ulama mazhab Syafi'i dengan hadis ini. Mana Imam Nawawi iqrar sahih, dia kata hujah yang menunjukkan bahawa para sahabat kebumikan jasad Nabi masuk dalam kubur melalui kepalanya. Wa li anna zalika ashal, hujah yang seterusnya, tulis hujah yang ketiga, dan kerana yang demikian itu lebih mudah. Lebih mudah sebab gini, kita masuk daripada kepala, kita terus bawa masuk dalam lahak lalu, holok kepala dia, lepas tu masuk kaki. Ini kitanya kadang-kadang susah, orang panggil songsang. Kata-kata susah, orang banyak holok tak lah mana dah, apa tak kok ni. Ini kena belajar, nak tahu banyak pun ada kaedah dia yang tertentu. Baik. Kemudian waktu tu mayat kita nak kata apa? Tulis tepi kita bacaan ketika menurunkan jenazah ke dalam kubur. Ketika memasukkan mayat ke dalam kubur, disunatkan membaca bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dengan nama Allah aku turunkan mayat ini, dan juga dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi kita mengarahkan supaya jenazah itu dikebumikan dalam kubur. Sebagaimana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri masuk mayat dalam kubur, dan jasad yang mulia sendiri dimasukkan dalam kubur. Maka kita kata bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meletakkan mayat dalam kubur, baginda membaca bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanda pelajar, hadzal hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmizi dengan sanad yang hasan. Ada setengah ulama kata sanadnya sahih, maknanya bacaan ini sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda kena ingat, siapa dia hollow mayat turun, orang yang turunkan mayat dalam kubur kena baca bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ada juga orang baca wa ala millati Rasulillah. Sunnati itu lebih baik, sebab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti. Dengan nama Allah aku turunkan mayat ini, dan dengan sunnah Nabi diikuti caranya. Alhamdulillah. Bila kita letak mayat dalam kubur, elok kita baca doa ni. Mari kita baca doa ketika menurunkan jenazah dalam kubur. Kata belakang, Allahumma aslamahu ilaika al-ashihha min waladihi wa ahlihi wa qarabatihi wa ikhwanihi
wa faraqa man kana yuhibbu qurbahu wa kharaja min sa'atid dunya wal hayati ila zulmatil qabri wa dhiqihi wa nazala bika wa anta khairu manzulin bih in aqabtahu fazambuhu wa in afauta fa ahlul afwi. Tengok ni kasar. In aqabtahu fa bizambihi. Betul balik. Tambah ba. Bila kita baca tak nampak pelik. Fa bizambihi. Baik, ulang balik. In aqabtahu fa bizambihi wa in afauta fa ahlul afwi anta ghaniyun an azabihi wa huwa faqirun ila rahmatika Allahumma ushkur hasanatih waghfir sayyiatih wa a'izhu min azabil qabri wajma' lah birahmatika al-amna min azabika wakfihi kulla haulin dunal jannati Allahumma ukhlufhu fi tarakatihi fil ghabirin warfa'hu fi illiyin wa'ud alaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kita ingat ni, kita pergi baca kok bahasa Melayu, menangis kita tepi kubur, sedih dengan perjalanan sahabat kita yang sangat jauh, seorang diri, tak tahu apa akan jadi dalam kubur. Maka kita doalah dengan ikhlas ketika masuk dalam kubur ni. Ini di antara doanya, tengok terjemahan. Nah, kalau boleh pelajar-pelajar hafal bacaan ni. Mana kalau kita turun mayat dalam kubur, kita baca. Allahumma bermakna ya Allah, sesungguhnya dia telah menyerahkan orang-orang yang lemah dari aslamahu ilaika. Tanda dia telah menyerahkan kepadamu orang-orang yang lemah dari kalangan anaknya, isterinya. Kalau suami tulis, kalau bini mati tulis suami. Kerabat dan saudara-saudaranya. Jadi siapa dia nak jaga anak-anak dia, keluarga dia lain daripadamu ya Allah. Mana orang ni serah kamu dah supaya jaga keluarga dia. Meninggalkan orang yang suka dihampirinya, tinggallah dia. Dia telah keluar dari keluasan dunia dan kehidupan dunia kepada kegelapan kubur dan kesempitan kubur. Dia telah datang kepadamu dan engkau sebaik-baik yang didatangi. Jika engkau menyeksanya, maka itu kerana dosanya. Dan jika engkau memaafkannya, maka dia ahli kemaafan. Engkau maha kaya dari menyeksanya. Mana kita kata ya Allah, mu ni tak perlu nak seksa dia, mu kaya kan. Dan dia memerlukan kepada rahmatmu ya Allah. Ya Allah, terimalah kebaikan-kebaikannya dan ampunilah dosa-dosanya.
lindungilah dia dari azab kubur, kurniakanlah kepadanya keamanan dari azabmu dengan rahmatmu, jauhilah segala huru-hara yang menghalangnya dari sampai ke syurga. Ya Allah, gantilah dia pada zuriatnya yang masih tinggal, jadi menjagalah zuriat dia tu, dia tinggal lagi tu. Angkatlah dia di illiyin, mana naik darjat dia ke syurga, dan kembalikanlah kepadanya dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasihani. Kata di Imam Nawawi, tanda pelajar-pelajar, dia kata hadza kalamus Syafi'i. Kalamus Syafi'i ini adalah doa yang dibaca oleh Imam Syafi'i. Dan dianjurkan berdoa dengannya atau dengan selainnya. Boleh je doa mana-mana. Yang pentingnya kita boleh doa ya. Nak masuk dalam kubur ni kita berdoa. Contohlah kita kata doa yang paling simple. Kita ni kalau terikat dengan nas jadi payah nak hafal. Kita masuk dalam kubur, bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita doa, ya Allah, sahabat saya ni, bapa saya, ibu, keluarga saya ni, kawan saya ni telah pergi menghadapmu ya Allah. Kalau sekiranya dia ni seorang yang berdosa, ampunlah dosa dia, berilah kemaafan kepada dia, jadilah kubur dia taman-taman syurga ya Allah, jauhkanlah dia daripada azab kubur, daripada dihimpit oleh kubur, luaskanlah kuburnya seluas mata memandang, kan. Itu di antara kata-kata doa yang kita boleh doa apa saja. Yang pentingnya doa yang baik-baik, yang sesuai dengan suasana orang masuk dalam kubur. Yang masuk dalam kubur. Jangan doa yang pelik-pelik pula, kan. Jangan, ya Allah jadikanlah mayat ni mayat yang tak hancur, kain kapal dia ni, sudahlah, jadi kita pelik. Kita minta Allah Ta'ala bagi rahmat kepada dia, Allah Ta'ala jadikan kubur dia di taman syurga, Allah Ta'ala beri kemaafan kepada dia. Masalah mayat hancur tak hancur tu bukan satu benda. Syarat nak jadi ahli syurga ni kena mayat tak hancur, kan. Jadi kita jangan doa yang pelik. Kita doa seperti yang diajar oleh para ulama kita. Di antara doa ini kata Nawawi, hadza min kalam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi format yang ana ajar tadi pun kita kata simple je. Kita ambil iktibas daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca ketika turunkan mayat di dalam kubur. Cuma jangan buat pelik-pelik lah. Tidak ada dalam kitab kita ni, tanda pelajar, tidak ada dalam kitab bahawa nak turun mayat dalam kubur tu kena pergi azan. Tak ada. Ada orang buat, tapi tak payah buat lah. Orang azan ni waktu bila? Waktu keluar daripada perut mak ada azan, kan, ada hadis. Tapi oleh dia kata waktu dulu dia keluar daripada perut ibu, sekarang ni dia keluar daripada dunia, kita azan juga. Kita kata tidak. Kita nak buat benda-benda biar ada daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada, jangan dibuat. Ini perkara din, perkara agama. Ini perkara benda gaib. Jadi kalau tidak ada sunnah, jangan dilakukan. Setengah orang kata lama lah pula. Nah, duduk dalam kubur tu azan dulu. Sudah azan, tu mayat pula. Sudah turun mayat, letak mayat, buka kain, buka kepala, bikatan letak. 3 kali pula buka tudung kayu nutup mayat tu. Baca, tutup. Buka lain pula, tutup pula. Kita duduk perhati pelik-pelik kata mana ada dalam sunnah Nabi duduk buka tutup macam tu. Kita kata dia selesai masalah dia. Kita tutupkan mayat dia, kita doakan kepada dia apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, is'alu lahu tsabat fa innahu al-ana yus'al. Kita doakan. Jadi tak usah banyak acara sangat dalam kubur. Selesai dah kita dengan dia. Tengok simple je. Kalau kita belajar dalam kitab-kitab yang seperti ini, tidak ada perkara yang pelik. Baik. Tulis tepi kita, siapakah yang patut turun ke dalam kubur? Siapa dia nak turun dalam kubur ni? Kita ni main badi tolak ni. Nak turun dalam kubur ni ada etika dia, ada adab dia, bukan main bagi tolak je. Ada setengah orang ni minat sungguh dia turun dalam kubur. Sebab yang pertama bila nak turun dalam kubur, orang bagi kain batik selah pakai sini.
Naik tu boleh apa-apa pula. Kita kata jangan duk main kak. Nak ngutip kain di dalam kubur, kita kutip pahala kan yang besar. Baik. Tulis tepi. Tajuk dia, siapakah yang patut turun dalam kubur? Sunat pengkebumian mayat itu dilakukan oleh laki-laki. Jangan. Walaupun mayat itu perempuan, wanita yang mati, jangan pula mari ustazah. Wanita ni mati, saya mau turun. Ustazah kita pergi. Kita ini urusan laki-laki ni. Sunat mengebumikan turun dalam kubur itu siapa? Orang laki-laki. Sama ada mayat itu laki-laki atau perempuan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara Aba Talhata, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Talhah turun dalam kubur anak perempuannya, Ummu Kulsum. Tengok ni. Hazal hadis rawahul Bukhari. Hadis yang Nabi suruh Abu Talhah turun dalam kubur ni diriwayat oleh Imam Bukhari. Tengok nota nombor 2 di bawah. Dan Abu Talhah ini ajnabi, bukan keluarga si mati, asing dari Nabi, maknanya bukan daripada adik-beradik ke apa, tidak. Akan tetapi Abu Talhah antara orang saleh yang hadir, dan di sana tidak ada laki-laki mahram kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahram dia tidak ada. Maka barangkali ini dia panggil ihtimal, barangkali dia mempunyai uzur, demikian juga suami dia. Suami dia tak boleh turun juga. Dan saudara perempuannya Fatimah. Saudara perempuan dia Fatimah, tulis. Tak ada nama Fatihah anak Nabi. Tukar. Betul dia punya cetak. Fatimah dari mahramnya. Kalau nak kira, kalau orang perempuan boleh turun, Fatimah akan turun, kan? Dan selainnya berada di sana. Yang orang lain di situ. Maka ini menunjukkan bahawa wanita tidak ada jalan untuk memasukkan mayat ke dalam kubur dan mengkebumikannya. Pandangan ini ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Maknanya isu tanam jenazah ini laki-laki. Baik, siapa mereka? Sebab apa laki-laki? Tulis. Yang pertama kerana hadis Anas. Yang kedua, tulis nombor 2, kerana memasukkan mayat ke dalam kubur memerlukan kekuatan. Mai lah. Dah lah terjun tu dalam kubur, kan? Mana nak sambut dia pula bawa, kena kuat. Kena kekuatan. Dan lelaki lebih layak dengan yang demikian. Orang laki-laki lebih layak daripadanya. Jika dilakukan wanita, maka ada kalanya terbuka sebahagian tubuhnya. Jadi tidak sesuai lah. Tak sesuai. Mari duduk wanita duduk wakija tengah orang ramai gitu. Akan tetapi wanita yang membawa mayat perempuan itu dari tempat pemandian ke tempat jenazah kerana mereka mampu melakukannya. Jadi wanita waktu sudah dia mandi, boleh jadi angkat mayat itu ke mana? Ke tempat persiapan jenazah, tajhizul mayit. Nak kapan? Kalau nak pergi ke masjid pun tak apa. Nak turun dari kubur, lah. Selesai kita. Orang yang buat turun mayat dalam kubur, laki-laki. Dari sudut laki-laki pula, siapa yang lebih layak? Tulis, siapa yang lebih patut, lebih layak? Wa aular rijal, lelaki yang lebih layak, lebih patut mengkebumikan mayat ialah orang-orang yang lebih layak mensolatkan mayat. Kita dah bincang dalam siri yang dulu, siapakah yang layak, yang patut menjadi imam solat. Maka orang tu yang patut turun dalam kubur dari sudut darjat kekerabatan, qarabah dia, dari sudut sifat-sifatnya, maka didahulukan bapa. Ayah dia utama jadi imam, maka dia juga utama turun dalam kubur. Kemudian datuk dia, kalau sihat lah. Kalau orang tua ni tak larat, biarlah kan.
Kemudian anak lelaki. Kalau ada anak laki-laki turun dalam kubur, ke bumi ke mak. Kemudian cucu lelaki. Kemudian saudara, adik-beradik dia lah, dan seterusnya. Itu sepatutnya begitu. Orang yang karabat paling dekat. Jika mayat itu perempuan muslimah yang meninggal dan mempunyai suami dia ada, sehat, yang layak mengkebumikan, maka dia didahulukan ke atas bapa, anak dan seluruh kaum kerabat. Yang mati ni wanita, orang yang paling utama turun dalam kubur siapa? Suami dia. Biarlah dia pegang isteri dia kali terakhir, dia letak dalam kubur sebagai khidmat dia yang terakhir, dan dia orang paling layak pun. Atas dunia dia pegang, mati pun dia pegang lagi. Alhamdulillah. Jadi kena suruh suami. Dan jika dia tidak mempunyai mahram dari asabah, mahram tu orang yang haram nikah dengan dia, itu nama mahram. Asabah ni laki-laki yang penerima pusaka, dia panggil kalau tinggi darjatnya, maka pengkebumiannya dilakukan oleh mahramnya dari kerabat rahim. Kerabat rahim mana tidak asabah lah, seperti ayah kepada ibu, mahram tapi sebelah mak. Sebelah ibu kita tak boleh pusaka kan, kecuali adik-beradik si ibu lain tidak. Bapa saudara sebelah ibu dan bapa saudara ibu, jika mereka tidak didapati, maka dilakukan oleh orang asing yang soleh. Itu tuntutan. Maka di sini nasihat saya, Abu Anas afallahu anhu wa an walidayhi, kepada keluarga si mati. Kita tengok setengah anak-anak suami si mati ke, lepas solat jenazah orang lain duk usur bini dia. Dia duk sibuk di tangga rumah, duk bagi sampul duit. Apa cakap cerita? Siapa dia cuak kerja? Awak ikutlah jenazah pergi kubur. Anak-anak dia ikut jenazah mak. Kalau ada atas kereta jenazah, naik kereta jenazah. Kalau orang pikul sekali. Sebab dia di antara orang yang utama turun dalam kubur. Baik, kita tak biasa, tak reti. 2/3 contohnya, suami, anak dia, seorang lagi ustaz turun untuk nak pandu, nak guide macam mana cara nak buka kan, nak letak. Bolehlah seorang. Ni dak apa turun ustaz tu lepas tu. Untuk hodok gali kubur dah tu baju cuma pakai turun dia. Maknanya penghormatan terakhir dia panggil marasim. Kalau kita katakan protokol penghormatan terakhir kepada mayat tidak disempurnakan oleh keluarganya sendiri, ini kita kata menyalahi peraturan yang telah digariskan oleh para ulama dalam kitab yang kita baca ini. Baik, itu orang. Berapa orang nak turun dalam kubur? Tengok sini. Sunat bilangan orang yang mengkebumikan dengan angka ganjil, iaitu 1. Seorang nak turun pernah dah. Kalau tak larat seorang, 3 orang. Mengikut keperluan. Dia kata 5 orang tu boleh. Kalau kecil-kecil boleh lah. Turun apa ramai-ramai nak letak banyak. Boleh jadi orang ni, makcik ni, kita kata anak dia ramai, laki-laki belakang, semua nak ambil turun. Turunlah sekaligus. Sekali turun tu masuk. Boleh 5 orang. 7 orang muat dalam kubur. Tak muat. Sekat 5 lah boleh. Yang pentingnya angka dia biar ganjil. 1, 3, 5. Kerana Nabi SAW dikebumikan jasad yang mulia oleh Sayyidina Ali, sepupu, Al-Fadl, sepupu, anak pada Abbas, dan Usamah bin Zaid, cucu angkat radhiyallahu anhu, maknanya orang rapat belakang. Baik. Sunat menutup kubur ketika pengkebumian dengan kain. Ini jarang dibuat tempat kita. Dia sepatutnya bila kita waktu turun mayat, kita ambil kain hok tuduh jenazah tu, di macam tempat kita ni keranda kan ada kain tuduh. Kita ambil kain tu, kita pegang 4 orang tudung.
mayat tu supaya hak wak khijar dalam yang nampak. Hak di atas ni jangan. Lebih-lebih lagi kalau mayat perempuan. Tengok ni. Sama ada mayat itu laki-laki atau perempuan, dan mayat perempuan lebih dituntut. Kerana Nabi SAW menutup kubur Sa'ad bin Mu'az dengan kain tak kala dikebumikannya. Dia kata Nabi kita tutup kubur Sa'ad bin Mu'az dengan kain ketika mengebumikannya. Tapi hadis ini, tengok nota di bawah. Hadzal hadis akhrajahul Baihaqi daripada Ibn Abbas bi isnadin dhaif, sanad dia lemah. Dhaif, lakinnahu yusta'nas. Bolehlah kita nak ambil buat peraturan. Cuma kata di Abu Anas, mana kalau mayat laki-laki itu taklah mustahak sangat. Mungkin kalau mayat wanita elok kita tutup supaya tidak nampak. Ataupun hari panas lagi patut kan, orang atas ni tutup mayat dengan kain, orang duduk bawah pun selesa kerja. Ni tidak, ni pakat jenguk habis dalam kubur. Yang saya sangat-sangat memberi nasihat dan tidak selesa kita apabila ada juga makcik-makcik, adik-adik, wanita-wanita ni jenguk sekali pas dalam kubur. Kita kata lah, jangan buat peristiwa itu, kerana wanita tidak dibenarkan mengikuti jenazah ke kubur. Dia bukan pergi kubur, jenguk pas dalam kubur. Ini perbuatan yang tidak baik. Jadi untuk perkuburan kita di sini, insya-Allah kita minta pihak yang mengawal kubur membuat peraturan. Kalaulah mayat itu diikuti oleh keluarga yang perempuan, kata tunggu di luar pagar, doalah daripada sini, biar kami laki-laki yang uruskan pengebumian keluarga kamu ke dalam kubur, insya-Allah. Ni dak ni pakak mari sengih ni. Dah lah kain terbelah pada dengan selfie-nya, mana tidak ada etika protokol pengebumian mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tamatlah kita yang isu yang ketiga, cara-cara yang baik memasukkan mayat ke dalam kubur. Kita berpindah kepada perkara yang keempat, al-ittija' fil qabri. Bagaimana kita nak letak mayat tu dalam kubur. Allahu Akbar. Kita sudah angkat kan? Bila sudah angkat, kita pun nak masuklah dia dalam kubur. Nak letak macam mana? Dibaringkan dalam kubur. Wajib, bukan sunat dah. Yajibu. Wajib dibaringkan mayat dalam kubur dengan dihadapkan ke muka dia ke arah kiblat. Jika tidak dihadapkan dan telah ditimbus tanah, hok masuk dalam kubur ni tak erti belaka. Tak, ya buat dia bakal tok gitu ya, kita kata letak baring ke, terlentang ke, ataupun pusinglah ke belakang kan. Naik atas timbus dah separuh, maka wajib dibongkar kubur itu untuk dihadapkannya ke kiblat. Jangan main. Wajib buka balik, pusing dia ke arah kiblat. Jika tidak diperkirakan mayat itu telah berubah, maknanya berapa hari dah bumi mayat? 2 minggu dah. Kalau kita pergi buka, tak boleh lah. Mayat itu telah berubah. Mungkin pecah dah dia punya kulit-kulit dia, macam-macam lah kedudukan dalam tanah ni. Mayat sudah jadi mayat, jadi tidak elok. Kalau buka pun nak ubah payah kan. Maka biarlah, istighfarlah banyak-banyak. Berdosa habis orang buat tu tak reti. Kena ingat. Maka sunat dibaringkan mayat atas rusuk kanannya, seperti orang tidur. Kita tidur macam mana? Kan kita letak tangan kita sini pipi, ngadap ke arah kiblat. Maknanya kita kena letak sebelah kanan. Kiblat gini, kepala belah kanan, tidur atas pipi, atas lambung kanan. Seperti orang tidur. Berdasarkan hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah summa ja' ma'a shiqqikal ayman. Al-hadis maksudnya, apabila kamu ingin tidur,
Nabi kata Al-Bara, kalau mu nak tidur berwuduklah terlebih dahulu. Dengan anak-anak kita, ini adab tidur. Nak tidur, gosok gigi, berwuduk, kan? Sebagaimana kamu berwuduk untuk solat, kemudian berbaringlah di atas lambung kanan. Ambo tahu mana lambung? Rusuk ni, rusuk kanan. Tulis lambung mana rusuk kanan. Kemudian baca doa tidur lah. Ayat ni bukan nak baca doa ni, nak ceritanya kita letak mayat seperti orang tidur. Sunnahnya tidur di atas rusuk kanan, muka ada ke arah kiblat, maka kena buat macam tu. Hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Sekiranya dibaringkan atas rusuk kiri atau kausuk, Masya Allah, tapi dengan menghadap kiblat maka boleh. Jaza, harus. Wa kana khilaful afdal, tetapi ia menyalahi yang lebih afdal. Boleh, tapi menyalahi yang afdal. Afdalnya letak atas rusuk kiri, rusuk kanan, tidur seperti kita tidur malam-malam. Kalau terbalik rusuk kiri tak apa, tapi kalau terbalik muka ke belakang, tidak dibenarkan itu. Sunat diberi bantal kepalanya dengan tanah. Jangan batal hak membuat duk atas keranda, jangan. Kita buat tanah tu, ambil tanah kau orang panggil tanah kerah tu, letaklah situ, lapik. Tak ada dalam kubur, tidak ada kapet, tidak ada sejadah, tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, daripada tanah kepada tanah. Atau batu atau seumpamanya, apa-apa ada dalam itulah, dalam tanah tu kita letak itu. Dirapatkan pipi kanannya kepada tanah dan seumpamanya. Jadi pipi ni buka, letak atas tanah. Allahu Akbar. Letak atas tanah. Dan membuka kafan dari pipinya. Jadi kita buka hak muka ni, buka yang nampak ni, letak atas tanah. Dan disandarkan punggungnya dengan tanah. Mana kita sekat, kita ambil tanah kerah gitu, seketul, letak di belakang dia tu, supaya tidak terbalik, biar dia menghadap muka ke kiblat. Untuk menghalangnya dari terlentang, kan takutnya kesok tanah kan balik sini, tak boleh lah. Jadi muka tak ada kiblat. Dan makruh, apa dia mana makruh ni? Makruh diletakkan bantal atau pakaian di bawahnya, atau diletakkan dalam peti seperti mayat non muslim tu diletak dalam peti, sumbak itu, tak jadi. Dan isu makruh dalam kata-kata ulama salafus saleh dibahas panjang oleh para ulama. Adakah makruh dengan makna makruh gitu ya, ataupun dia panggil makruh at-tahrim, makruh dengan membawa makna haram. Kalau ada masa kita bahas dalam perbincangan para ulama tentang makna makruh dalam kata-kata ulama salaf. Seperti Syafi'i kata wa akrahu, aku tak suka. Kata ulama kalau dikata makruh mana haram, bukan mana makruh tak buat boleh pahala, buat tak berdosa. Itu. Baik. Jika diletakkan dalam lahat atas sifat yang telah disebut itu, selesai dah kita letak, kita ambil tanah, kita sendal, letak belakang dia supaya tak terbalik. Maka sunat ditutup lubang-lubang lahat dengan batu atau tanah liat, batu bata atau tanah liat, untuk menghalang sampainya debu kepadanya. Di negara Arab, ana banyak kali juga ikut jenazah ni ke kubur. Kita tengoklah cara dia tutup. Kalau di Madinah, perkuburan Baqi' di Madinah, dia guna lahat. Ada lahat. Dia tak tutup dengan papan macam kita, dia tutup dengan batu bata. Batu jokor tanah tu. Dia lapis, lapis, tutup, barulah timbus dengan tanah. Kita sini tak ada orang buat. Dia buat, kita sini buat dengan
Papan. Dia panggil papan apa tu? Penutup lubang kubur. Lo papan. Yang penting papan hak tutup lubang mayat. Tutup apa ni? Lahat. Allahu Akbar. Sunat bagi setiap orang yang berada di atas kubur meletakkan atasnya 3 genggam tanah. Kita pergi tanah tu genggam, holo ke orang hak di dalam kubur tu letak senang. Dengan tangannya setelah selesai ditutup lahat. Dan pada genggaman yang pertama diucapkan minha khalaqnakum. Minha khalaqnakum, dari bumilah kami ciptakan kamu. Ambil tanah yang kedua, kita kata wa fiha nu'idukum, dan ke dalamnya lah kami akan mengembalikan kamu ke dalam tanah. Dan yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi bila lepas hari kiamat esok. Bila kiamat esok kan. Ayat itu dalam surah Taha. Mana kau dalil ni? Ada dalil ke dia main kepala tanah baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra? Ada dalil. Dalam kitab ni kata li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hasa fi qabrin thalatha hasayatin minat turab. Nabi mengambil 3 genggam tanah dan diletakkannya dalam kubur. Letakkan dalam kubur, tulis hadzal hadis rawahu Syafi'i fil wa Ibnu Majah. Ibnu Majah kata, muhakkik ni kata apa? Wal hadisu jayyid. Hadis ini sanad dia jayyid, mana baik. Hadis mursal. Cuma ada lagi perbahasan ulama lain. Contoh dalam kitab Al-Irwa dia kata ma'a irsali, hadis tu mursal, tapi rawi dia pula lemah juga. Maknanya yang pentingnya hadis tu ada perbincangan ulama tentang masalah. Baik. Kalau dhaif pun kita kata ada hadis. Hadis dhaif dalam bab ini. Mana Nabi kita genggam tanah. Cuma baca tadi tu tidak riwayat. Cuma para ulama katakan elok kita baca, kita nak peringat kita ni mari pada tanah, masuk dalam tanah, akan keluar balik daripada tanah. Kalau tak erti baca, tak payah baca lah, ambil kepal tanah kat bui. Biar orang buat tutup dia punya lubang-lubang yang ada dekat kayu itu supaya tidak masuk debu ke atas mayat yang kita kebumikan itu. Selesai. Kemudian ditimbus tanah dengan cangkul dan seumpamanya. Jadi ambillah cangkul, siku, timbus. Kerana lebih cepat menyempurnakan pengkebumian dan tidak menyakiti orang hadir dengan debu. Kalau main pakai holo angat angin berdebu habis dah. Kita ambil cangkul, laju sikitlah. Alhamdulillah. Dan kita pun ada alat kan. Kalau tak ada alat lain cerita. Baik. Itu di antara cara-cara kita. Selepas daripada ke bumi, apa yang kita nak buat? Tulis itu. Apakah amalan yang patut dilakukan selepas dikebumikan jenazah? Orang-orang yang mengiringi jenazah ke kubur. Kita ikut mayat ke kubur. Apa yang kita nak buat atas kubur tu? Sunat tinggal sebentar atas, tulis atas. Baik kita tak salah. Atas kubur. Sunat tinggal sebentar atas kubur setelah pengkebumian untuk mendoakan mayat. Kita doa. Memintakan keampunan dan keteguhan baginya. Hak ni jelas. Sebab apa jelas? Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Bila tengok hadis Sayyidina Uthman tu. Hadis Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari pengkebumian mayat,
baginda berdiri di atasnya. Lalu bersabda, Nabi kata, istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Allahu akbar. Nabi kata, mintalah keampunan kepada saudara kamu ni dan mohonlah keteguhan kepada dia, biar dia sabar, teguh duduk dalam kubur ni nak jawab soalan mungkin nak mari dah ni. Dan sesungguhnya fa innahu al-ana yus'al, dia sekarang ini ni telah ditanya. Kita ada atas kubur tu malaikat mari dah. Dia sekarang maknanya dia dalam kubur ni akan ditanya oleh para malaikat. Tengok hadis ni. Hadis fa innahu al-ana yus'al. Hadis ni riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi, kata di Imam Nawawi isnaduhu hasan. Mana hadis ni sahih. Sabit Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta supaya orang duduk atas kubur doakan kepada mayat. Apa yang kita nak kata? Tanda pelajar-pelajar. Kita kata, ikut semua. Tulis di kita. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ingat, kata. Alhamdulillah, anak-anakku sudah ingat, kan? Tapi masa pergi tunggu kubur, orang duduk kubur mayat, baca ke tidak? Ada baca, ada tak baca. Lepas pada ni tak nak. Semua yang ikut jenazah kubur, kita sambil kita tunggu orang duduk cangkuk, duduk tutup mayat tu, kita kata Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma sabbithu 'inda su'al. Kata. Jadi kita kata, ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat kepada mayat ini, teguhkanlah pendiriannya ketika dia ditanya. Nabi kata apa? Astaghfiru li akikum, minta ampun. Was'alullaha lahu tasbit, minta Allah Ta'ala tetapkan pendiriannya kerana dia akan disoal oleh malaikat. Jadi kita buat atas kubur tu ya baca gitu, Allahumma fillahu, Allahumma arhamhu, Allahumma sabbithu. Ataupun kita tambah lagi doa lain, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah, ya Allah jadikan kuburnya taman syurga. Boleh? InsyaAllah. Ni kita duduk perhati tengok, ramai duduk atas kubur duduk berbual-bual, bising atas kubur. Kita kata lah, bukan itu sunnah ketika kita mengebumikan jenazah. Kita bayangkan andanya jenazah itu kita. Kalau jenazah itu kita, ingat dalam sirian dulu bacaan solat jenazah kan, sahabat tu kata, aku berharap akulah mayat itu, sebab mulianya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakat. Kalau kita duduk dalam kubur, kita suka ke orang buat atas kubur kita? Suka? Tak suka. Sama juga bila kita hantar orang dalam kubur, kita pun kena buat yang kita suka. Kalau kita mati, orang buat kepada kita macam tu. Jadi duduk atas kubur, Allahumma ufillahu, Allahumma arhamhu, Allahumma sabbithu, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Dalam masa setengah jam, 20 minit duduk kubur jenazah, banyak dah doa kita kepada dia, kan? Itu jelas. Tengok lagi adab apa yang patut kita buat. Dan membaca di sisinya sesuatu daripada Quran. Jika dikhatamkan Quran lebih afdal. Jadi ada riwayat kata, kalau boleh khatam Quran lebih baik. Manakah dalil? Adakah dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia kebumikan anak dia tadi? Kan, Ummu Kulsum, tidak ada riwayat kata Nabi baca Quran. Nabi suruh minta keampunan. Habis di mana kita nak ambil dalil baca Quran itu? Tengok sini. Dalilnya Ibnu Umar. Wa anna ibn Umar radhiyallahu anhuma istahabba. Ini dalil dia kata. Tengok di akhir dia panggil fakrah tu. Muka surat 6202. Ibnu Umar mengutamakan membaca
permulaan. Permulaan Baqarah dan akhir Baqarah di sisi kuburnya. Jadi ada ini perbuatan daripada Ibnu Umar. Tanda pelajaran. Hazal Al-Asar, Asa Ibnu Umar ni riwayat oleh Al-Baihaqi. Cuma para ulama berbahas tentang sahih ke tidak dalil daripada Ibnu Umar yang membincangkan masalah ini, masalah baca Quran di situ. Sebagaimana diriwayat daripada Ibnu Umar, tanda ni pelajar. Hadis mauquf daripada Ibnu Umar ni, kata di para ulama hadis, wa hadza isnadun dhaif. Abdurrahman Ibnu Al-Ala rajulun majhul. Jadi kita kata ada masalah lah situ. Mana dalil yang menunjukkan bahawa suruh pergi baca Quran di situ, sanad dia ada masalah dari sudut kesahihannya. Mana asal perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallamnya tidak ada riwayat Nabi baca ketika itu. Cuma ada kata tentang baca Quran di dekat kubur ni, macam mana dia punya penjelasan, tanda pelajar. Kata Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam kitab dia Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, dia kata para ulama berbeza pandangan tentang baca Quran dekat kubur. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan bikarahatiha, maknanya karahah ni perbuatan yang tak baik. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, satu riwayat daripada Imam Ahmad, qalu li annahu muhdatsun, kerana dia ni baru, tidak terdapat dalam sunnah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata tidak payah buat. Satu. Pendapat yang kedua, la ba'sa bihi. Dia kata tak ada, boleh kita buat. Ini pendapat Muhammad Ibnul Hasan dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Dalil Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia suruh baca dekat kubur dia permulaan surah Baqarah dan akhir surah Baqarah. Dan ada juga daripada sebahagian daripada sahabat lain ada sebut. Baik. Ada setengah riwayat kata boleh kita baca ketika kebumikan jenazah. Lepas pada tu upah orang pula pergi tunggu atas kubur baca? La, itu tidak ada. Maknanya perbincangan di sini ketika kebumi jenazah boleh kita baca. Kata di Ibnu Abil Iz, wa amma ba'da zalika, lepas daripada kebumi jenazah, seperti orang yang pergi duduk tunggu di kubur duduk baca Quran di situ, fahaza makruh, ini perbuatan yang makruh, yang tidak baik. Fa innahu lam ta'ti bihi sunnah, tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam yunqal an ahadin minas salaf, tidak ada ulama-ulama salaf lagi berulang pergi kubur pergi baca Quran. Qala wa hadzal qawlu la'allahu aqwa min ghairihi, inilah pendapat yang lebih kuat daripada dalam tiga pendapat tadi. Lima fihi minat taufiq bainad dalilaini, kita kata wallahu a'lam. Baiklah, selesailah kita dalam masalah baca Quran. Masalah duduk atas kubur lama tadi macam mana? Tengok dalam kitab kita ni. Tak habis lagi perbincangan ni, kita ambil satu-satu supaya senang mau cerita kan. Orang yang mengiringi jenazah, sunat kita duduk atas kubur untuk berdoa, minta ampun kepada si mati kan. Sebab apa? Tengok Amr bin al-As, ini dalil kepada orang dia duduk atas kubur tu. Amr bin al-As seorang sahabat juga. Ketika datang tanda-tanda kematian, mana dekat dia nak mati, dia berkata, dia kata apa? Fa iza dafantumuni fasunnu alayya turabisanna, apabila kamu mengkebumikan aku, maka timbuslah aku tanah ke atasku, mana tutup molek kubur aku tu, maksud dia.
Ha? Summa aqimu haula qabri qadra ma tunharu jazur. Kemudian tinggallah di sekeliling kuburku sekadar menyembelih seekor unta dan dibahagikan dagingnya. Berapa minit seekor unta sekali bagi daging. Untuk orang hok biasa, jangan puak kita ni. Kita ni kalau korban pas ke zuhur baru nak sudah. Ya. Orang biasa seekor lembu berapa minit? Semelah sekali dengan lapah. Berapa minit? Setengah jam boleh? Boleh? Kau tak sampai? Ni tanya pakar semelah ni, kita tanya dia. Setengah jam boleh? Lebih? Mana sekitar itulah, mana kita kena duduk situ. Dia kata apa? Amru kata apa? Hatta asta'nisa bikum. Ni. Sehingga aku bukan minta tolong tu. Asta'nis tulis. Aku rasa tenang. Ada orang atas kubur aku. Itu mana istiqnas, rasa tenang, tidak sunyi sangat. Bukan minta tolong, nak tolong apa orang. Jadi asta'nisu bikum, sehingga aku rasa tenang, sunyi, wa a'lamu maza uraji'u rusul rabbi, dan aku mengetahui apa jawapanku kepada utusan Tuhanku. Mana aku nak jawab apa lepas pada ni? Kan? Sebab apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis lain, orang mati tu dia tahu. Dia tahu kita balik dah, dia tahu. Tengok dalam hadis ni, hadis yang seterusnya. Hatta dia dengar pijakan kaki kita tu. Ni hak siri akan datang. Masalah yang kelima nanti kita buat. Kan? Baiklah. Ni. Ujung sekali, ujung bab. Ujung bab tu hadis Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza wudi'a fi qabri. Seorang hamba itu bila kita letak dalam kubur, wa tawalla wa zahaba ashabuhu, bila keluarga dia pergi balik semua, hatta innahu la yasma' qur'ani alihim, dia dengar bunyi tapak kasut kita jalan balik dah lah buat tu kan. Allah sedihnya dia kan. Atahu malakan, maka marilah malaikat yang akan tanya soalan. Jadi kata di Amru, ini semua ni ijtihad daripada sahabat radhiyallahu anhum. Dia kata mu tunggulah sebentar. Zikir, tolong baca Quran, tolong doa kepada aku sebagaimana arahan Nabi tadi, istaghfiru li akhikum, minta ampun, doa kepada dia, minta Allah jadikan kubur dia ni taman syurga, asta'nis bikum. Itu semua tu perbuatan daripada Amru. Daripada Ibnu Umarnya, dia suruh baca awal surah Baqarah dengan akhir surah Baqarah dekat kubur dia. Tamatlah kita. Baik, itu perbincangan-perbincangan disebut oleh para ulama. Kita pun ringkas-ringkas ya, tak nak panjang. Mana ada satu lagi cerita. Tengok. Wa yusannu talqinul mayyit, dan disunatkan mentalqinkan mayat. Mayat mana? Mayat yang mukallaf. Mana kalau hak si mati ni orang yang sudah baligh. Kita tengok budak dia, budak lepas. Baligh dah, baligh. Jadi dalam kitab kata-kata sunat kita talqin mayat. Lalu dikatakan kepadanya, ya Abdullah, hei hamba Allah, ibna amatillah, anak perempuan hamba Allah Ta'ala, uzkur ma kharajta alaihi min dari dunia. Mencakap Melayu lah senang. Tak, dia pasti mati pun orang Melayu. Cakap. Kalau kita cakap Arab pun boleh. Sebab orang mati ni lain dah dia punya mazhab. Dia pandai belakang dah bahasa Arab. Tak payah ngaji Jurmiyah dah dia. Kan? Dia pandai selalu. Ingatlah apa yang engkau telah keluar atasnya dari negeri dunia. Mu keluar atas dunia dulu dengan syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa annal jannata haqqun, bahawa syurga itu benar, neraka benar, dibangkitkan semula benar, hari pasti hari kiamat. Tulis cabut pula dah. Hari kiamat pasti datang tanpa keraguan.
Dan Allah Ta'ala akan membangkitkan siapa yang ada dalam kubur, bangun belaka. Ingatlah, kita pun ingat dia. Ingatlah bahawa engkau telah meredai Allah sebagai Tuhan. Islam sebagai agama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Quran sebagai imam. Kaabah sebagai kiblat. Kaum mukminin semua tu sebagai saudaramu. Itu dia panggil talqin. Tengok nota di bawah. Hadis ini, wa hadzal hadis dhaifun. Hadis ni dhaif. Boleh katakan hadis tentang talqin ni khilaf ulama. Mari kita tengok. Kita cerita berlaku kepada para sahabat ni supaya senang pelajar-pelajar kita ni bila tengok ada orang buat talqin, ada orang tak talqin. Kenapa? Sebab khilaf ulama. Ada sebagian ulama kata isnadihu salih. Dia kata sanad hadis ini boleh diterima. Kata di Ibnul Mulaqin dalam Khulasatul Badril Munir, dikata hadzal hadis rawahu At-Tabarani. Hadis apa ni? Hadis Umamah ni. Hadis Umamah cerita talqin ni diriwayat oleh At-Tabarani. Jadi dalam sanad dia tu ada orang yang aku tak tahu, tak kenal. Satu. Seorang lagi ulama yang masyhur sangat dalam mazhab Syafi'i ini, nama dia Imam As-Suyuti. Qala Al-Hafidh As-Suyuti Jalaluddin dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi juzuk yang kedua muka surat 191, dia kata at-talqin lam yasbut fihi hadisun sahihun ala hasan. Mana khilaf adalah Ibnu Hajar kata tadi isnadu salih, tapi Suyuti kata tidak sabit, tak ada hadis sahih. Bal hadisu dhaifun bittifaqil muhaddisin. Hadis tentang talqin ini dhaif dengan ittifaq al-muhaddisin. Walihaza, ini kata Suyuti, ana baca je. Zahaba jumhurul ummah, majoriti ulama ini kata talqin itu bid'ah. Dan orang dalam mazhab Syafi'i sendiri yang mengeluarkan pandangan ini, iaitulah Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam fatwa dia. Berbeza pula dengan Ibn Salah, ulama hadis. Dan Imam Nawawi juga mengatakan baik, elok kita baca berdasarkan hadis dhaif yutasamahu fi fadailil a'mal. Hadis dhaif itu dimaafkan di dalam fadailul a'mal. Jadi apa sikap kita? Ni payah kita ni. Apa sikap kita dalam masalah ini? Kita kata benda tu khilaf. Kalau orang nak berpegang dengan hadis tu, dia baca. Kalau orang kata hadis tak sahih, kita tak payah buatlah. Kita doakan kepada mayat supaya dia ni sabat, boleh menjawab soalan-soalan dengan baik, dan juga boleh pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Kubur dia jadi dari salah satu daripada taman-taman syurga. Kita kata insya-Allah. Jadi bagi analah masalah talqin ini masalah khilaf. Jadi kalau ada orang buat, kita katanya buatlah. Ya. Kalau orang tak buat, kita kata tak usah buat. Sebab itu ni dalam sebuah kitab ni menarik. Nama dia Fathul Ghafur bi syarhi Manzumatil Qubur. Ulama Syafi'i, Ahmad bin Khalil As-Subki Al-Syafi'i Al-Misri, dia kata apa? Dalam bab talqin ni, dalam hadis talqin, tanda ni pelajar. Bila kata ya Abdullah ibnu Amatillah, hamba Allah, anak kepada anak perempuan Allah. Sedangkan manusia, tanda manusia semuanya bin kepada bapa, dibinkan kepada bapa. Tapi kenapa dalam hadis talqin ni bin kepada ibu? Kan? Jadi orang bin kepada ibu ni biasanya orang tak ada ayah. Jadi adakah kita ragu kepada orang ni sehingga kita bin kepada ibu, ataupun riwayat itu menyebut kepada ibu seperti dalam riwayat yang kita baca tadi, kan? Hadis Abi Umamah. Tengok tuan Syekh ni kata li'annal masyhur, yang masyhurnya manusia akan dipanggil pada hari kiamat bi abaihim, dengan nama dia, nama ayah kita, kan? Muhammad bin Abdullah, Nasrat bin Saleh, kita kata panggil ayah dia, tak panggil mak dia. Kama nabbaha alaihi al-Bukhari fi sahihihi. Jadi
sebab kata Imam Bukhari sebut dalam sahih dia, orang ni akan dipanggil dengan anak dia. Imam Nawawi rahimahullah taala sebut dalam majmu' dia, rawa khabaran, ada riwayat yang menyebut ayah, ya Abdullah ibnu Abdillah. Jadi ada sinilah. Cuma dia kata, oleh kerana dalam kubur ni bukan kita nak nafikan nasab orang, bukan nak tuduh dia anak zina, jadi tidak menjadi kesalahan. Tetapi Imam Nawawi bawa riwayat lain kata Ibnu Abdillah. Maka disitulah perbincangannya. Kalau ada para ulama, kalau kita nak sebut nama, orang tanya apa dia ni? Sebut nama ayah dia lah, sebut nama bapak dia. Walaupun jadi panjang pula khilaf ulama dalam masalah kenapa sebut nama mak, tidak sebut nama ayah. Dalam syarah kita kepada kitab dosa besar, dia kata kalau orang bomo, dia minta nama mak, dia tak minta nama ayah. Kan? Jadi kita kata dalam masalah ini yutasamahu fi, sebab hadis itu sendiri pun tidak sahih mengikut kata Imam Suyuti dan lain-lain imam dalam masalah talqin. Baiklah, andainya kita terima nak talqin juga, macam mana cara nak buat? Tengok dalam kitab. Adapun dan orang yang membaca talqin itu duduk di sisi kepala kubur. Kita pergi ngadak dia, muka dia gini, kita duduk di tepi kubur, kita pun bacalah talqin. Hei fulan, kamu sekarang ni sudah berada dalam kubur. Kalau malaikat mari tanya, jawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi, kan? Itu talqin panjang. Adapun selain mukallaf, iaitu anak kecil dan seumpamanya, maka tidak sunat ditalqinkan kerana dia tidak menghadapi fitnah dalam kuburnya. Tulis tepi kita, kata Abu Anas, eloknya kita keluarlah daripada khilaf ni. Nah, kita kata orang nak buat biar dia buat, tak sebuat, tak sedut sibuk-sibuk lah, bukan tempat kelahi di kubur. Tapi sandaran sahihnya kata dia, para ulama kata tidak ada yang kuat. Walaupun dibuat, katanya ulama Syam, ulama di Syam tu buat benda begini, biarlah. Yang penting benda khilaf. Yang saya nak tambah satu lagi, elok juga tulis pelajar. Elok juga kita talqinkan keluarga si mati di atas kubur. Kita talqinkan keluarga si mati di atas kubur, tapi jangan menjadi satu adab budaya. Setiap kali orang mati kok talqin, ceramah atas kubur, tidak. Kita bimbang juga hari ni. Jadi trend dah, live di atas kubur. Tak usah jadi trend lah. Sekali-sekala kita tengok keluarga dia ni pelik-pelik, mari pakai apa, nampak serabu, hak perempuan apa jenguk pada dalam kubur habis. Kita kata tunggu sini. Kita talqinkan hak hidup tu dulu. Tuan-tuan, keluarga si mati, hari ini kita telah kebumikan jenazah keluarga kita. Mungkin besok giliran kita pula masuk dalam kubur. Apakah persiapan kita? Jaga solat kamu dengan baik. Kalau ada orang perempuan, jaga pakaianmu dengan sempurna. Jangan duk main ke air tak cukup saiz. Jangan pakai baju adik. Kau tak jadi talqin pula, jadi suka pula. Dah. Builah talqin yang boleh sampai mereka orang rasa sebab, insaf, bagi sekejap ya, dalam 10 minit cukup. Kita bukan ceramah, talqin, kan? Pernah Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Nabi kita setelah bumi jenazah, Nabi duduk, sahabat ada sekali, Nabi kita ceramah kepada para sahabat dia bahawa kata Nabi cerita tentang apa yang berlaku dalam kubur dan sebagainya. Kita kata bolehlah kita ambil sunnah itu dijadikan sebagai peringatan bila kita nampak suasana atas kubur itu sesuai untuk kita bagi tazkirah. Tapi jangan jadi budak ayat tak. Oi, ada orang mati ni telefon ustaz, tazkirah perdana atas kubur hari ni. Sudah. Telefon juru kamera. Bawa kamera tu. Kita kata kalau spontan boleh, tapi siapa mereka berkamera-kamera jadi satu budaya tetap jangan. Wallahu alam. Insyaallah dalam siri yang perkara yang kelima yang kita akan bincang nanti, iaitulah raf'ul qabri, hukum meninggikan kubur
meratakannya dan membuat binaan di atas kubur. Ini kita akan bincang bagaimana nak menyelesaikan masalah kubur-kubur di masyarakat kita ini. Macam-macam binaan dia buat. Ada yang buat kepuk berlindang dengan marmar, ada yang buat dengan mozaik, ada yang buat dengan batu-batu. Kita kata boleh tak boleh, tunggu dalam siri yang akan datang. InsyaAllah kita akan detailkan isu ni, sebab dia menjadi suatu keperluan supaya masyarakat mendapat panduan, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.